Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Azman. Hari ini saya akan menerangkan tentang sebuah artikel yang telah saya ulas yang bertajuk Pendidikan Pelbagai Budaya untuk Merealisasikan Bangsa Negara Satu Malaysia mengikut perspektif Islam dan Barat. Kita pergi slide yang pertama, iaitu kemunculan budaya majmuk di Malaysia. Pointer yang pertama, kita terus kepada sejarah. Sejarah berlakunya penghijrahan kaum atau bangsa. Sedia maklum, sebelum negara Malaysia tercipta, kita dikenali dengan sebagai Tanah Melayu, yang mana kita telah dijajah oleh Inggeris, dan kesan daripada itu menimbulkan ataupun menghadirkan kaum-kaum yang lain untuk bekerja di Tanah Melayu ketika itu. Kesan tersebut adalah, kita terus pergi kepada poin yang kedua, iaitu kesan kepada penghijrahan tersebut terhadap Tanah Melayu. Kesan tersebut kita lihat ketika ini Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan masyarakat pada waktu ini, dan mempunyai terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Ini merupakan kaum-kaum yang majoriti ada di Malaysia. Kita tahu bangsa Cina dan India dibawa oleh penjajah Inggeris berdasarkan mereka punya galakan penghijrahan. Dan yang terakhir adalah Furnivall pada tahun 1956. Dia menulis bahawa masyarakat majmuk ialah campuran pelbagai kelompok manusia yang mempunyai latar belakang budaya, bahasa dan agama yang berbeza dan tinggal dalam satu politik yang sama. Contoh yang senang adalah di Malaysia. Kita telah merdeka selama 63 tahun dan kita alhamdulillah hidup harmoni sehingga ke hari ini. Tiada provokasi atau bantahan yang dilakukan oleh mana-mana kaum, walaupun terdapat sedikit, tapi pada saya ia masih boleh dikawal, berbeza dengan di luar negara. So, slide yang adalah menerima dan memahami kepelbagaian budaya dan etnik berdasarkan perspektif Islam. Kita pergi poin pertama. Islam menerima dan memahami kepelbagaian budaya. Baiklah, sebut pasal Islam, sesiapa saja yang memeluk Islam, baru memeluk Islam ataupun yang dalam memeluk Islam merupakan saudara kepada penganut agama Islam yang lain. Seperti contoh, terdapat seorang kawan yang berbangsa Cina dan dia beragama Buddha, kemudian dia memeluk Islam, dan secara automatiknya dia akan menjadi saudara se-Islam. Dan kami menerima dan memahami budaya tersebut. Seperti contoh, saya ambil perkataan menerima. Kita menerima, kita tak menentang. Agama Islam sendiri mengajar kita untuk menghargai dan menghormati antara satu sama lain. Yang kedua adalah memahami kepelbagaian budaya. Kalau kita ambil contoh yang tadi, kawan saya yang beragama Cina kemudian memeluk Islam, and then kami memahami dia mempunyai kekurangan berkaitan dengan agama, dan Islam sendiri mempunyai menekankan sifat tolong-menolong oleh untuk penganutnya supaya bersama-sama membantu orang-orang lain. Poin yang kedua adalah berbincang dan bertolak ansur. Kita tahu agama Islam yang ketika ini dan daripada zaman dulu lagi tidak memerangi ataupun menolak sesiapa sahaja. Kita boleh berbincang, kita boleh bertolak ansur antara satu sama lain. Yang seterusnya, mengelakkan perasaan perkauman. Tiada perasaan perkauman bagi
penganut Islam, pada saya, berdasarkan pembacaan, Islam sendiri menekankan tentang keharmonian antara masyarakat, tak kisah daripada segi bangsa, bahasa ataupun agama. Kita pergi menerima dan memahami kepelbagaian budaya dan etnik berdasarkan perspektif Barat. Yang pertama, perbezaan budaya digunakan untuk memberi identifikasi bangsa. Seperti contoh, setiap bangsa mempunyai identiti yang tersendiri. Okey, sebagai contoh, berinteraksi sosial oleh bangsa Melayu dan bangsa Cina sebagai contoh. Okey, ianya berbeza. Contohnya, okey, orang Melayu mempunyai sambutan perayaan hari raya, contohnya mengekalkan adat-adat seperti ketupat, rendang, dodol dan sebagainya. Tapi kalau orang Cina, berbeza adatnya. Dia mungkin ada makan besar dan sebagainya lah. Okey, seterusnya adalah bahasa adalah satu identiti budaya. Kita tahu setiap bangsa mempunyai bahasa-bahasa yang tertentu, dan di situ bangsa tersebut menggunakan bahasa sebagai identiti diri. Contoh macam saya menggunakan bahasa Melayu. Jadi saya 100% bangsa Melayu. Manakala Cina menggunakan bahasa mereka yang saya panggil sebagai bahasa Cina saja, dan mereka merupakan bangsa Cina. Seterusnya, kepentingan pendidikan pelbagai budaya. Yang pertama, menghargai dan menghormati prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan dan identiti etnik lain. Saya rasa poin ini cukup jelas, yang mana kita perlu menghargai dan menghormati prinsip-prinsip perlembagaan tersebut bagi menjalinkan hubungan yang baik dengan pelajar. Tidak lupa juga dengan etnik-etnik lain, kerana jika kita mempunyai perasaan yang wasangka, mempunyai stigma ataupun apa-apa saja terhadap pelajar, kita boleh dikatakan tidak ikhlas untuk mengajar mereka. Yang kedua, menekankan sikap penerimaan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Kita harus menerima apa saja kekurangan, kelebihan daripada bangsa atau kaum-kaum lain, dan kita jadikan itu sebagai satu bantuan daripada kita untuk mereka. Tidak semestinya kita perfect, kita tak perfect. Ada kurang kita, ada lebih mereka. Jadi kita jadikan itu sebagai kelebihan. Yang terakhir adalah asas kepada semua ini adalah prinsip keadilan. Baiklah, tidak ada sesiapa pun di dunia ini yang ingin dizalimi. Jadi, termasuk pelajar, okey? Jadi, sebagai seorang pendidik yang mementingkan pendidikan terhadap pelajar-pelajar mereka, seharusnya tidak kira pelajar tersebut sama ada daripada kaum apa-apa sekalipun, dan daripada kelas yang pandai ataupun tidak pun, kita seharusnya memberikan keadilan ataupun kita memberikan mereka pengajaran yang sama kualitinya kepada pelajar-pelajar yang kepada semua pelajar.